perjuangan tidak akan dapat mengubah takdir. Ya, itu tajuk dia. Ini kalam hikmah ya. Perjuangan, ya, kita berjuang mati-matian, kita kena faham bahawa tidak akan dapat mengubah takdir atau ketentuan yang telah Allah tentukan ke atas diri kita. Saya ulang lagi sekali dan saya cukup yakin kita faham bahawa salah satu daripada rukun iman yang wajib ya kita mengimaninya ialah beriman dengan qada dan qadar. Ya, beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan segala apa yang kita sedang lalui pada hari ini, tidak ada suatu perkara pun yang terkeluar daripada ketentuan dan kehendak Allah. Ya, cuma saya ulang balik apa yang pernah saya sebut juga. Mungkin kita dulu, termasuk saya sendiri, atau sebahagian daripada kita masih lagi memahami bahawa ketentuan itu adalah pada perkara-perkara yang besar. Ya. Bila mana berlaku kematian contohnya, kematian itu pula dengan sebab mati lemas, dengan sebab aksiden, maka kita pun cakaplah pada kawan itu, sabarlah ya, ni dah ketentuan Allah. Betul, tidak salahnya kata-kata itu. Cuma sebenarnya kita kadang-kala melihat ketentuan itu pada benda yang besar. Kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, banjir besar, apa lagi? Jodoh dan sebagainya ni ketentuan Allah. Sebenarnya kata ulama, khususnya yang kita baca tadi, Imam Ibn Abbas Skandari mengatakan dalam kitab hikamnya, setiap kelipan mata kita tu adalah di dalam takdir Allah. Ni saya sebut ringkas lah ya, nanti kita buka kitabnya lain lagi lah. Cuma saya nak bagi tahunya ialah setiap kelipan mata ataupun takdir Allah ini berjalan di atas diri kita, mengikut kelipan mata kita. Bukan kata pada masa ni kita sendiri yang tentukan, pada masa lain Allah yang tentukan, tidak. Ya, setiap saat yang kita lalui, bahasa paling mudahnya, setiap saat yang kita lalui itu. Sebab tu kita pernah sebut bahawa hari ini kita lahir sebagai seorang lelaki, kita lahir sebagai seorang perempuan, dan hari ini kita lahir sebagai anak siapa? Siapa mak kita, siapa ayah kita? Hari ini kita kahwin dengan siapa? Kita lahir pula di negeri mana? Orang rumah kita lahir di mana? Di kampung mana? Kemudian hari ini kita bekerja apa? Isteri kita kerja apa? Hari ini kita ada berapa orang anak? Anak kita ada berapa lelaki, ada berapa perempuan? Anak kita tu pula besar, belajar kat mana? Kemudian dia kahwin dengan siapa? Dia pun dapat anak berapa orang pula, yang namanya cucu kita. Semuanya itu berjalan dengan takdir Allah. Semuanya itu tidak terkeluar daripada ketentuan Allah. Itu maksud dia. Maka apa makna perjuangan? Ialah sesuatu kesungguhan yang kita lakukan dengan perancangannya, dengan segala-galanya, dia tidak akan mampu mengubah apa yang telah Allah takdirkan. Sebab tu bagi orang yang hidup dengan takdir Allah, dia akan bahagia. Kenapa? Kerana dia tak perlu susah-susah untuk dia fikir. Dia tak perlu rasa terbeban untuk dia tanggung. Kerana kalau dia fikir pun tak akan selesai, kerana itulah kehendak Allah yang dia tidak akan mampu merubahnya. Contoh dia fikir, kenapa dia lahir sebagai seorang lelaki sedangkan dia nak jadi perempuan? Sudah. Yang tu yang setengah-setengah orang itu akhir sekali pergi buat pembedahan itu, buat pembedahan ini, akhir sekali namanya bukan perempuan juga, namanya pondan. Namanya maknya. Sebenarnya bukan mak, pak. Dia buatlah segala apa pun. Ya. Dia make up lah dirinya pun. Dia ubahlah hidungnya pun, dia ubah suaranya pun, tapi suara tak berubah juga. Ya. Dia tak akan jadi. Bahkan dia akan meletihkan dirinya, memenatkan dirinya, menyusahkan dirinya. Dalam pandang dia manusia yang tidak ada nilai pendirian dalam kehidupan ini, menerima apa yang telah Allah tentukan ke atas dirinya. Sebab itulah orang itu akan bahagia kalau dia lahir sebagai lelaki, dia hidup sebagai seorang lelaki, maka dia akan bahagia sebagai seorang lelaki. Kalau Allah takdirkan dia lahir sebagai seorang perempuan, dia hidup sebagai seorang perempuan, dia sanggup bergelar, orang perempuan ni gelarannya ibu, orang perempuan ni dia mengambil gelaran, dia redha dengan gelaran ibu, dia redha dengan gelaran isteri, maka dia akan bahagia. Ya.
Allah dah tentukan dia jadi isteri, maka dia akan bahagia. Tapi kalau isteri, Allah tentukan dia perempuan, maka dia sepatutnya dia jadi perempuan, dia jadi isteri, tapi dia nak jadi suami, maka dia tak akan bahagia. Okey ya? Maka inilah yang dimaksudkan perjuangan tidak akan dapat mengubah takdir. Okey, baru kita baca di sini. Kata Syekh Yusuf Al-Muhyiddin rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, kita boleh berkehendak. Allah Ta'ala ni, dia boleh bagi, dia beri kepada kita nak apa. Boleh berkehendak. Kita juga boleh merancang sesuatu. Boleh berikhtiar dan bekerja. Kerana hidup memang harus demikian. Kita boleh berkehendak dan kita boleh merancang sesuatu, dan memang kita kena hidup, kena merancang. Nak buat sesuatu kena rancang. Dan Allah benarkan kita untuk kita berkehendak. Nak apa? Nak berjaya? Nak jadi apa? Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi ustaz, nak jadi imam, nak jadi apa? Nak jadi kaya raya, nak jadi apa? Boleh, tak ada masalah. Ya. Nak jadi PM pun boleh. Ada orang ni beria-ria nak jadi PM. Boleh, tak ada masalah. Ya. Jangan pula kita kata apa? Kenapa dia? Apa? Silakan nak jadi apa? Nak jadi wali? Boleh. Ya. Saya nak jadi wali? Boleh. Nak jadi orang soleh? Lagi boleh. Okeylah, boleh berkehendak. Setelah kita berkehendak, kita boleh merancang dan berikhtiar, membuat pilihan dan bekerja bersungguh-sungguh. Kerana hidup memang kita kena buat perkara-perkara tersebut. Namun jangan sampai lupa, kata Syekh. Ya, jangan sampai kita lupa bahawa kehendak dan perancangan kita tidak dapat mengalahkan takdir. Maka setelah kita berkehendak sesuatu perkara, kita merancang. Dengan cara apa kita merancang? Kadang-kadang kita rancang seorang diri, kadang-kadang kita rancang secara berkumpulan, bermesyuarat. Kemudian kita buat pilihan, dalam mesyuarat itu kita buat pilihan-pilihan yang terbaik daripada perancangan itu. Kemudian kita gerakkan gerak kerja. Alhamdulillah. Namun jangan pernah kita lupa segala perancangan kita, segala gerak kerja kita, segala pilihan yang telah kita buat tidak akan sekali-kali mengatasi takdir yang telah Allah tentukan. Ya, kerana segala perkara, kalau kita belajar kitab tauhid yang pernah kita baca dulu, ya, bahawa segala perkara yang berlaku ini, yang sudah berlaku, segala perkara yang sedang berlaku, segala perkara yang akan berlaku nanti, tidak pernah terkeluar daripada kehendak Allah dan ketentuan Allah. Baik, betapa bersemangat kita berkobar-kobar. Semangat berkobar-kobar, namun tidak akan dapat mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mengatur hamba-Nya. Allah Taala ni salah satu daripada yang apa yang boleh kita kenal Allah ialah siapakah Allah? Al-Mudabbir. Huwal Khaliq, Huwal Malik, Huwal Muhyi, Huwal Mumit, Huwal Razzaq, Huwal Mudabbir. Allah adalah Khaliq, dia adalah pencipta. Al-Malik, dia adalah yang memiliki. Al-Muhyi, dia adalah Tuhan yang menghidupkan. Al-Mumit, dia adalah Tuhan yang mematikan. Apalagi Ar-Razzaq, dialah Tuhan yang memberi rezeki. Antaranya juga dialah Tuhan yang Al-Mudabbir, Tuhan yang maha mengurus takbir. Kadang-kadang kita tidak terasa, sebab tu saya selalu ulang, dan saya saya berusaha daripada bimbingan guru saya, mursyid saya, ya Syekh Yusuf, ya saya sentiasa berdoa dan berharap dengan berkat tarbiyah beliau, ya saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, bukan sekadar kita bicara untuk kita fahamkan akal kita dalam sesuatu perkara, tetapi kita bicara supaya hati kita ni merasai. Ya. Faham tak bahawa dunia ni sedang ditakbir oleh Allah? Maka akal kita memahaminya. Kerana apa? Kerana ada benda-benda yang berjalan dengan begitu terancang, bergerak dengan begitu rapi, sempurna, tetapi bukan manusia yang gerakkan. Siang dan malam ini siapa yang uruskan? Ya, siang dan malam ni siapa yang gerakkan? Siapa yang merubahnya? Sampai masanya daripada siang itu lenyapnya
cahaya, timbulnya kegelapan, berlaku hujan dan panasnya. Semua ni siapa yang uruskan? Sebab kita kata ada kementerian, tak, ya, oksigen yang kita hirup di udara ni, ada oksigen yang kita keluarkan daripada badan kita, karbon dioksida ni. Siapa yang proses ni? Ada kementerian. Adalah kementerian alam sekitar. Ya. Ada kementerian apa lagi? Kementerian oksigen tak ada. Kementerian yang mengurus siang dan malam tak ada. Habis kenapa berlaku siang dan malam? Adakah dia berlaku begitu sahaja? Tak mungkin, kerana sesuatu itu tidak akan mungkin berlaku begitu sahaja. Golongan-golongan yang mengatakan bahawa benda ni nature. Ya, kenapa tak nature semua sekali? Tahu-tahu dah ada makanan, tahu-tahu dah ada minuman, tahu-tahu dah ada rumah, tahu-tahu dah ada pakaian, tahu-tahu dah kita dah berkeluarga. Benda ni semua ni dia berjalan, bergerak dengan suatu perancangan yang rapi, yang tersusun. Maka akal kita faham bahawa mesti sesuatu yang terancang dan tersusun ini adalah ada yang merancang dan ada yang menyusun. Maka kalau ada yang merancang, ada yang menyusun, siapa? Maka tolong bagi jawapannya. Maka orang yang berfikir dengan waras tidak akan mampu memberi suatu jawapan kecuali satu saja jawapan dia. Allah huwal mudabbir, Allah huwal khaliq, al-malik. Yang menggerakkan segala ini adalah yang menciptanya. Yang menggerakkan segala-galanya ialah sudah tentunya memilikinya. Yang mencipta dan mengurusnya dan memilikinya ini sudah tentulah huwal mudabbir, dialah yang mengurusnya. Itu adalah pemahaman pada akal kita, yang mana akal yang waras tidak akan mungkin menafikannya. Tidak akan mungkin mampu untuk mengatakan tidak. Dan tidak akan mungkin akal yang waras ini akan memberi jawapan yang selain daripada jawapannya adalah Allah. Sebab tu ayat Quran menceritakan, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka wahai Nabi Muhammad, ni kafir-kafir musyrik tu, dia tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa cipta langit, siapa cipta bumi? Yang kafir musyrik yang sembah berhala, sembah batu itu pun akan jawab la yaqulunna Allah. Pasti, Allah kata pasti, sungguh-sungguh. Lam taukid, nun taukid. Pasti, sungguh-sungguh. Mereka akan jawab Allah. Kenapa mereka tak jawab datuk nenek mereka? Ataupun kenapa mereka tidak jawab Tuhan mereka yang mereka sembah? Kerana akal mereka yang waras tidak akan mungkin memberi jawapan selain daripada Allah. Huwal mudabbir, huwal khaliq, huwal malik, huwal muhyi, al-mumit, dan seterusnya lah. Cuma satu perkara lagi, ialah kita nak merasai. Yang ni tolong mintalah dengan Allah. Ya Allah, tolonglah beri aku rasa, ya Allah. Hidupkanlah hatiku, ya Allah, agar aku merasai setiap kelipan mata aku ini adalah anugerahmu yang digerakkan olehmu. Jantung aku yang sedang berdenyut ni, ya Allah, mintalah aku rasa bahawa denyutan ini daripada izinmu. Kaki aku yang sedang berjalan ni, ya Allah, dengan kudrat yang diberi olehmu. Kerana berapa ramai orang yang masih ada kaki sudah tak mampu berjalan, ya Allah. Berapa ramai orang yang masih ada mulut sudah tidak mampu bercakap dan berbicara, wahai Allah. Hari ini aku masih lagi mengeluarkan patah-patah perkataan dengan lancar, ya Allah. Lidahku masih mampu bergerak. Ya, leher aku ini, peti suara ni masih mampu mengeluarkan suara. Orang yang sudah tidak mampu berbicara itu, bukannya tak ada mulut, bukannya tak ada lidah, masih ada mulut, masih ada lidah, masih ada peti suara. Dan dulunya mereka berbicara lebih fasih pada kita. Bahkan kecerdikan mereka dalam melontarkan kata-kata itu lebih cerdik, lebih bijak daripada kita. Tapi hari ini di mana mereka itu? Sudah tidak mampu untuk mengeluarkan sepatah perkataan pun. Kenapa? Kerana mereka sudah berada pada takdir Allah, tidak lagi mampu berbicara. Dulu ada orang mampu berjalan kaki sejauh berkilo-kilometer, berlari dalam 100 meter itu kurang daripada 10 saat. Tapi hari ini mereka lumpuh. Katanya dengar saya terbaca dalam satu ni selingan sikit lah tuan-tuan ya. Ni bukan apa sangat, kalau tak cakap pun tak ada apa. Cuma kalau tuan-tuan ingat suatu ketika dahulu, kita masa tu minat-minat belajar persilatan ni, sukalah tengok filem-filem tu. Antara filem-filem berlawanan ni, contohnya Jet Li. Cuba tengok tuan-tuan, Google, saya tak tahu ada satu kali ada orang hantar, cuba tengok Jet Li. Suatu ketika dahulu dia berada pada kedudukan yang paling tinggi
dari segi memiliki ilmu pertahanan diri ni. Ya, dengan lompatan yang tinggi, dengan kecergasan, kecepatannya, akhir sekali sekarang ni apa yang dia miliki? Dia hanya berada di atas kerusi roda, tak mampu nak berjalan. Sebab tu sekarang ni langsung dia tak keluar. Ya. Katanya duduk mendapat rawatan di Singapura. Wallahu alam, tu dalam maklumat-maklumat yang kita tengok. Saya bukan nak cerita, yang tu yang paling penting. Nak cerita bahawa ada orang suatu ketika dahulu memiliki suatu kecepatan pergerakannya, ya, suatu kemampuan yang begitu hebatnya, kita nampak mempertahankan dirinya. Akhir sekali sekarang ni dia tak satu jari pun, satu tangan pun dia tak mampu nak angkat. Kenapa? Kerana Allah sudah tidak memberi izin kepadanya. Yang ni yang kita kena faham. Apa yang saya nak bawa tuan-tuan ialah, yang selalu saya ulang ialah rasa diri kita. Mintalah dengan Allah, ya Allah tolonglah ya Allah. Ya, di saat-saat akhir umur aku ni, ya Allah, kalau boleh aku nak rasa dengan hati aku, dengan sebenar-benar rasa bahawa apa yang aku lalui selama ni semuanya di bawah takdirmu ya Allah, di bawah ketentuanmu ya Allah, di bawah urus takbirmu ke atas diriku ya Allah. Ya, dulu aku silap ya Allah, aku merasakan aku mampu berjalan dengan sebab aku makan ubat itu, aku makan vitamin itu, aku bersenam ya Allah. Ya, berapa ramai orang yang mengatakan dia sihat dengan sebab dia bersenam. Berapa ramai dia rasa dia ada kekuatan dengan sebab dia makan vitamin, ya, suplemen itu, suplemen ini. Dia rasa itu. Sedangkan segala-galanya itu adalah tidak lebih daripada sebab-sebab sahaja. Ya, sebagaimana kita makan nasi boleh kenyang, kalau tak makan nasi, makan roti pun kenyang juga. Ada orang tak makan nasi, tak makan roti, dia makan buah-buah pun boleh kenyang juga. Habis apa yang mengenyangkan sebenarnya? Kalau roti boleh mengenyangkan, makan nasi tak kenyang, kena makan roti juga walau bagaimanapun. Ya, tapi ada benda semua boleh mengenyangkan. Kenapa? Kerana itu ada sebab sahaja, yang mengenyangkan kita adalah Allah. Ya, berapa ramai doktor-doktor yang jatuh sakit sehingga berlaku kematian kepada diri mereka. Di mana ilmu mereka sebenarnya? Di mana ubat-ubat yang mereka sebelum ni? Mereka yang bagi ubat kat kita. Ya, sehingga kita makan ubat mereka itu jadi sembuh. Mereka yang rawat kita. Ya, sehingga satu kalinya kita sakit kemudian sembuh. Habis sekarang dia sakit. Sekarang dia dah tak boleh bangun. Kenapa dia tak mampu merawat dirinya? Kenapa dia tak mampu makan ubat yang dia beri kepada kita untuk sembuh? Sebagaimana dia beri kepada kita ubat boleh sembuh, kenapa dia makan ubat yang sama tak boleh sembuh? Kerana yang menyembuhkan adalah Allah. Benda begini kita sudah faham, benda begini kita sudah tahu sebenarnya. Ya, tak berkurang sedikit kefahaman kita dalam bab berbenda-benda seumpama ini. Tetapi yang kalau kita nak ialah rasa. Tolonglah aku ya Allah supaya aku merasai bahawa Allah sebenar-benarnya yang mengatur segala-galanya. Tapi kalau dah macam tu, bagaimana pula adakah kita kena apa? Kalau macam tu, Ustaz, serah je lah pada Allah semuanya. Tak boleh. Ya, kerana akidah di sunnah wal jamaah mesti ada al-kasbu wal ikhtiyar. Ada usaha dan ikhtiar. Kena ada usaha yang kita kena lakukan, kena ada pilihan yang kita kena buat. Ikhtiar ni salah satu maknanya ialah kita buat pilihan terhadap sesuatu perkara. Setelah usaha dan ikhtiar itu, kita serah tawakal pada Allah. Dan kita kena faham satu lagi, setelah kita usaha dan ikhtiar dan kita bertawakal pada Allah, kita kena menerima segala ketentuan yang telah diberikan oleh Allah.